Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekalan, sebaik-baik bekalan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Allah masih lagi membekalkan kepada kita nyawa setelah kita dimatikan seketika di malam hari sebentar tadi. Dan ada di antara manusia yang mati kecilnya di malam hari berterusan sehinggalah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala akan nyawanya. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dibekalkan nyawa untuk kita hidup di muka bumi milik Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan saki-baki kehidupan yang Allah bekalkan kepada kita ini kita isi dengan bekalan takwa, bekalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang sama kita meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan sekalian, kita masih lagi berada dalam suasana PKPP. Semalam kami diperingatkan dalam pertemuan dengan pengurusi masjid berhubung dengan keadaan kita sekarang ini. Kita masih lagi berada dalam suasana begini dan kita masih belum menang, dan diperingatkan agar kita masih lagi mematuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak yang berwajib. Semalam ada di antara pengerusi masjid yang memohon pihak keselamatan melakukan rondaan khususnya ke masjid-masjid agar para jemaah dapat mematuhi SOP yang ditetapkan, ya. Khususnya di dalam penjarakan sosial katanya, dan juga pemakaian pelitup muka, ya. Bila dibangkitkan semalam, rupanya petang semalam terus buat tindakan. Ada masjid yang dipantau dan semasa kita sedang menunaikan solat, mereka datang untuk memberi nak kata bukan amaran lah, memberi nasihat agar kita dapat mematuhi akan peraturan yang mudah ini, yang bukanlah peraturan yang terlalu memberatkan, peraturan yang mudah, kerana kita masih belum lagi menang dengan keadaan ini, ya. Dan dibangkitkan semalam juga bagaimana keadaan di New Zealand, ya. New Zealand yang pada peringkat awalnya dah 103 hari, dah hampir 3 bulan lebih tiada kes tempatan. Tiba-tiba minggu lepas terdapat 13 kes naik secara mendadak di Auckland, dan kemudian terpaksa di lockdown selama 3 hari di tempat itu. Dan kita pun tidak mahu keadaan serupa berlaku kembali di negara kita, khususnya di tempat kita ini. Mudah-mudahan sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabak ini daripada berada di sekeliling kita, ya. Dan walaupun 2-3 hari lepas Rusia, petugas kesihatan Rusia telah bersorak keluar daripada hospital mengatakan mereka telah menjumpai vaksin dan sebagainya. Mudah-mudahan kita doakan agar Allah berikan kepada kita kejayaan tersebut, insya-Allah. Namun begitu,
Jangan kita lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya doa, doa silahul mukminin, doa itu merupakan senjata bagi orang mukmin. Jangan sesekali kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ianya cepat segera tidak berada di kalangan kita, insya-Allah. Muslimin yang dirahmati sekalian, di dalam kitab Khuluqul Muslimin, tulisan Muhammad Al-Ghazali menyatakan tentang akhlak, memperkatakan tentang akhlak, dan kita pun sedang berada di bulan, insya-Allah besok kita akan menyambut Ma'al Hijrah, peristiwa di mana berlakunya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Al-Ghazali menulis tentang khuluqul muslimin, ni akhlak muslim, akhlak seorang muslim. Dinyatakan tentang satu bab, yang ke-9 menyatakan tentang satu perkara yang biasa kita dengar dan insya-Allah mampu kita amalkan, iaitulah berhubung dengan ikhlas. Ikhlas biasa kita dengar, aku ikhlas ni, kataan yang biasa kita dengar. Dan dikupas secara mendalam dalam kitab ini, ikhlas dorongan yang membuat manusia suka bekerja berbeza-beza. Ada yang suka berusaha memperbaiki mutu pekerjaannya tanpa menghiraukan penat lelah. Ada dorongan yang jelas dapat diketahui semasa dia bekerja, dan ada pula yang tersembunyi di dalam jiwanya. Orang itu mungkin tidak menyedari bahawa dorongan itulah yang mendorongnya mengerjakan sesuatu, dan tanpa adanya dorongan itu dia tidak akan melakukan sesuatu. Naluri manusia yang sebenarnya adalah menjadi ukuran tingkah laku seseorang. Kita dapat mengetahuinya dan gerak-geri seseorang yang ada di hadapan kita, apakah dia melakukan sesuatu pekerjaan kerana terdorong oleh kecintaannya kepada dirinya sendiri, ingin selamat, ingin memperoleh kekayaan, ingin dikagumi, atau ingin menonjolkan dirinya. Tingkah laku seseorang dapat diketahui perasaannya ketika dia mengkagumi sesuatu, membenci, meniru, dan perasaan bangga yang ada padanya. Menurut Islam, nilai suatu pekerjaan bergantung kepada watak pendorong yang membuat orang itu ingin mengerjakan sesuatu. Ini dinyatakan tentang dorongan kita melakukan sesuatu itu datangnya daripada mana? Di antaranya datang daripada kecintaan kita melakukan sesuatu perkara. Dorongan. Orang yang suka membuat satu kerana dia ada dorongan. Orang yang suka memancing tu, dia disebabkan dorongan dia. Bukan saja-saja kalau kita yang tak biasa ni, orang ajak ke mana pun, orang ceritalah ini lobok ikan besar mana pun, dia tak pergi dia, kerana tak ada dorongan. Saya diajak mancing, tak pergi, tak reti pun. Tapi kalau orang kaki memancing, sebut di mana lobok pun, insya-Allah pergi. Kenapa? Kerana ada dorongan, motivasi dan sebagainya. Begitu jugalah di dalam amalan yang kita lakukan ini ada dorongannya. Amalan yang kita lakukan, berbuat baik dan sebagainya, nak bertolong-tolongan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dia ada dorongannya. Nak berbuat kebaikan, dia ada dorongan. Apa dorongannya? Di antaranya ialah balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada dorongan. Kita mengerjakan apa juga amal ibadat yang kita lakukan, dia ada faktor dorongan yang membuat kita melakukan ia. Melakukan kebaikan, ada faktor dorongannya. Kenapa? Kerana menghadapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau itulah yang diletakkan, maka insya-Allah akan dikupas nanti bagaimana kedudukan di dalam kita melakukan amal ibadat kita ini. Kadang-kala ada orang yang memberikan hadiah kepada orang lain kerana dia ingin
menanam budi atau hendak menarik simpati kepadanya. Ada juga yang memberi hadiah kerana dia ingin membalas budi yang pernah diterimanya daripada orang lain. Ini sifat, ya. Ada di antara kita yang begitu keadaan. Kita beri hadiah, kita beri sesuatu ganjaran tu, kerana apa? Kerana kita pernah menerima. Orang kata orang berbudi, kita berbahasa. Bahasanya ialah bagaimana? Ada timbal balas yang kita berikan di atas budi yang diberikan kepada kita. Maka Islam tidak menganggap pemberian itu sebagai sedekah apabila dirinya mempunyai sifat buruk atau sesuatu dilakukan tidak kerana Allah. Kok mana pun dinyatakan bahawa di sini lillahi ta'ala itu merupakan niat itu sangat-sangat penting, ya, di dalam apa juga amal yang kita lakukan. Sebab itu dalam peristiwa hijrah yang biasa kita dengar tentang satu hadis berhubung dengan hijrah. Apa dia? Innamal a'malu binniyah. Ayat yang pertama, hadis yang pertama dalam Matan Arba'in. Imam An-Nawawi meletakkan hadis ini sebagai hadis yang pertama. Apa dia? Berhubung dengan sesungguhnya innamal a'malu binniyat, setiap amal itu bermula dengan niat, dan diikuti dengan ungkapan seterusnya, barang siapa yang hijrahnya itu kerana Allah, maka hijrahnya adalah kerana Allah Subhanahu. Dan barang siapa yang berhijrah, Nabi menyatakan kerana nak memperoleh dunia, maka dia akan dapat dunia. Serupalah juga dengan apa yang sedang berlaku. Sekiranya kita buat sesuatu itu lillahi ta'ala, dapat. Kerana niat kita nak bersedekah lillahi ta'ala, nak tolong orang lillahi ta'ala, itu datangnya keikhlasan di dalam diri. Dalam istilah orang Melayu menyebutkan bahawa tidak ada udang di sebalik batu. Tak tahu macam mana dia datang ada udang sebalik batu pula, wallahu a'lam. Tak tahu apa sejarah, tak tahulah, kerana mungkin ada orang yang mengkaji tentang apa udang di sebalik batu. Udang sebalik mi adalah orang jumpa sekarang ni. Udang balik batu tak tahulah. Tapi kok mana pun ada sesuatu yang tersirat, yang tersembunyi di sebaliknya. Di dalam segala amal yang dilakukan ada yang tersembunyi di sebaliknya. Nak kita bantu seseorang dan sebagainya, lebih-lebih dalam musim PKP yang baru-baru ni, kita melihat bagaimana orang ramai memberikan bantuan. Kita mengharapkan bantuan itu diberi lillahi ta'ala, kerana nak membantu. Tapi kalau ada di sebaliknya, maka Nabi menyatakan tadi niat di sebaliknya. Kalau sebaliknya kerana apa? Kerana harta, kerana dunia. Dia berhijrah kerana dunia, maka dia dapat dunia. Yang seterusnya Nabi menyatakan sekiranya hijrahnya kerana wanita yang nak dikahwini, dia dapat yang itu. Tapi kalau sekiranya niatnya kerana Allah, hijrahnya kerana Allah Subhanahu wa taala, maka akan memperolehi akan sebagaimana yang diniatkan di dalam hati. Ya, ini dalam peristiwa hijrah. Sehubungannya itu, janganlah kita dalam peristiwa hijrah ni jangan sesekalilah kita meletakkan sebagai perumpamaan yang baru-baru kita heboh, meletakkan hijrah Rasul tu dikaitkan dengan pelarian. Jangan sesekali. Yang kita meletakkan, merendahkan taraf Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dianggap sebagai pelarian. Tak kena. Sedangkan hijrah itu kalau kita tengok daripada awalnya adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah merintahkan pergi menggantikan Sayyidina Ali di tempat tidur Nabi, kemudian pergi ke tempat persembunyian dan sebagainya. Jangan disamakan sebagai pelarian. Nabi bukan pelarian. Nabi berhijrah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana nak mendiri. Akhir daripada itu Nabi pergi ke Madinah. Akhirnya terbinanya sebuah daulah. Bermula dengan hijratul Rasul. Jangan kita nak samakan dengan logik akal kita. Bila berpindah sana dikira pelarian. Orang Rohingya yang keluar kerana dizalimi dan sebagainya dikira pelarian, dan Nabi pun dikira begitu juga. Tak kena. Jangan sesekali kita meletakkan taraf sampai ke begitu sekali. Kalau ada perumpamaan lain boleh. Kalau ada pemimpin lain yang besar, kerana pergi Mandela ke mana ke, tak apa. Tapi kalau letakkan taraf Nabi sebegitu rupa,
jangan sesekali kita melakukan perbuatan yang sebegitu, ya. Ini niat ini tadi, ya. Niat perlu dengan redha Allah Subhanahu wa taala, ya. Justru di dalam kita melakukan segala yang amal yang kita lakukan ini, semuanya ada berkaitan dengan hati, ya. Ini dalam kitab ini menyatakan tentang banyak berhubung dengan hati. Ikhlas ini datangnya daripada hati. Untuk menenangkan hati dan menjamin agar hati jauh terpelihara dari perkara buruk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, hadis yang dinyatakan tadi, sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung kepada niatnya, dan setiap orang hanya memperolehi apa yang telah menjadi niatnya. Barang siapa yang hijrahnya iaitu niatnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pun kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya itu iaitu niatnya untuk memperolehi perkara dunia atau untuk mendapat wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya pun kepada apa yang diniatkan. Orang musafir dari Mekah ke Madinah untuk berbagai tujuan, maka niatnya lah yang membezakan mereka antara orang yang berhijrah dan orang yang bermusafir. Tetapi perbuatan itu tidaklah sama. Berhijrah yang dinyatakan tadi, barang siapa yang meninggalkan Mekah dan Madinah untuk menyelamatkan agamanya, untuk menegakkan negara, maka dia adalah termasuk di dalam kaum muhajirin. Sedangkan orang yang pergi ke Madinah untuk urusan lain, dia bukan orang yang berhijrah. Niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala tinggi martabatnya, ya. Niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah sangat tinggi martabatnya, dan kedudukannya daripada pekerjaan yang didasarkan kepada niat untuk memperolehi kesenangan dunia semata-mata. Dengan niat yang ikhlas, amal seseorang itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang ikhlas, maka amal seseorang itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tingkat kedudukan kita ni, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ustaz Maidin dalam kuliah yang baru-baru ni, bagaimana tingkat kedudukan kita, ya. Yang pertamanya ialah Muslim. Muslim. Adakah kita sekadar nak menjadi Muslim semata-mata? Islam pada nama disebut apa? Orang Islam, tetapi amalannya bercanggah dengan Islam, ya. Sekadar nama sahaja, ya. Amalannya tidak. Bila ada orang Islam, ada yang mencuri dan sebagainya. Semalam kami juga dibentangkan, ditunjukkan video-video bagaimana orang yang kejadian kecurian di dalam masjid surau, yang datang semua muka-muka yang dijelaskan oleh pihak polis malam, bukan orang lain. Bila ditangkap sebenarnya orang Islam, ya. Sebab itu tingkat itu yang pertamanya Muslim. Kita pergi ke tingkat yang kedua. Apa dia? Mukmin, ya. Mukmin orang yang beriman. Sebab kita tengok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dimulakan beberapa ayat, banyak ayat. Ya ayyuhallazina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman. Bila orang-orang yang beriman ni, dia akan datang pula perintah selepas daripada itu. Kalau kita tengok ayat ya ayyuhallazina amanu, lepas itu dia akan ada perintah. Kutiba alaikumusiyam, ya, diwajibkan di atas kamu, ke atas kamu berpuasa. Ada perintah saja untuk kita sampai ke tahap orang mukmin. Nah, kalau Islam saja sekadar pada nama dan sebagainya itu. Tapi mukmin dia ada pula. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ada tingkat yang seterusnya daripada mukmin, apa dia? Muttaqin. Itu yang hasil daripada arahan Allah
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam tadi diperintahkan di atas kamu. Akhirnya ada ayat la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Ini tingkat yang seterusnya. Selepas daripada muslim, mukmin, muttaqin, bertakwa, dan tingkat yang paling tinggi apa dia? Nyatakan itu muhsin. Ya. Muhsin. Ni ikhlas ni tadi. Dia datang ke situ. Ya. Akhirnya yang tingkat yang paling tinggi ialah muhsin. Ya. Yang dalam satu peristiwa yang Nabi didatangi oleh seorang lelaki yang bertanya tentang Islam. Lelaki yang Jibril, malaikat yang menyerupai seorang lelaki bertanya kepada Nabi tentang mahwa Islam, apa itu Islam, apa itu iman, dan yang ketiganya apa dia? Apa itu ihsan. Ya, dan Nabi menyatakan bahawa ihsan bagaimana yang diterangkan, melakukan sesuatu seolah-olahnya Allah melihat. Ihsan. Ya, ihsan ni bila sampai ke tahap itu, senantiasa diperhatikan, senantiasa, walaupun tak ada CCTV dan sebagainya, kita merasakan bahawa kita senantiasa diperhatikan di dalam setiap amal segala apa yang kita lakukan. Itulah datangnya ihsan itu sendiri. Ya. Hari ini orang takut, seolah-olah takut kerana CCTV. Sebab itu semalam juga diperingatkan agar masjid-masjid memasang CCTV dia. Sebab banyak berlaku perkara yang tidak diingin di dalam masjid. Jadi masjid kena pasang CCTV. CCTV pula kena pasang yang biar nampak jelas lah. Bukan sekadar CCTV yang boleh tengok kadang-kadang tak nampak apa pun. Semalam ditegurnya beberapa kedai mas dia kata. Syarat kedai mas ni kalau nak claim berlaku apa-apa, CCTV itu. Jadi untuk itu dia pasang saja CCTV yang biasa. Kadang-kadang tak nampak apa pun. Yang murah dan sebagainya. Jadi itu seolah-olahnya begitu. CCTV. Kita senantiasa diperhatikan oleh CCTV. Nak buat sesuatu pun terintai. Kerana senantiasa diperhatikan. Begitulah tahap ihsan tu yang tertinggi ialah setiap apa yang kita lakukan ini kita rasakan bahawa Allah berada, Allah melihat. Kita nak apa jugalah amal baik ke, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, walaupun sebesar biji sawi, amal yang baik itu dikira sebagai kebaikan. Begitu juga dengan kejahatan akan dikira sebagai kejahatan. Cumanya kalau kita tengok bagaimana ihsan, bagaimana Allah memberi kepada kita keistimewaan. Kalau kita nak buat kebaikan, niat saja nak buat baik dah dapat pahala dah. Ya, niat saja nak buat baik dah dapat pahala dah. Minggu depan, hari ni hari Rabu, hari Jumaat ni dah niat dah. Ada nak buat kebaikan, nak isi tabung, niat nak masuk RM100 hari Jumaat ni, niat hari ni kita pasang, Allah dah beri dah. Hari Jumaat kita masuk dapat lagi pahala. Tapi bila nak buat jahat, hari Jumaat besok time orang dah tengah semayang tu, aku nak pecah tabung, nak pecah tabung, tentu dah hari Jumaat banyak, baru niat nak buat tak dapat, tak dikira sebagai dosa lagi, sehingga kita melakukan perkara tersebut. Itu peranan indahnya Islam tu sendiri. Dan Allah nak memberi ganjaran kepada kerja-kerja baik yang kita lakukan ini. Maka di sinilah datangnya peranan niat itu tadi. Ikhlas apa juga yang kita nak lakukan. Kita nak membangunkan apa juga, nak membangunkan masjid ke surau dan sebagainya. Dia memerlukan kepada niat yang betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana yang lain. Kalau ada kerana yang lain, akhirnya nanti kita akan rugi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila diperhitungkan nanti tengok-tengok tak ada pun amalan kita. Hatta satu ketika sepotong hadis Nabi menyatakan, jangan kamu menjadi orang yang muflis pula. Yang kita bimbang ni kita jadi orang yang muflis pula di hari akhirat pula. Ya, muflis ni kita tahu lah, tak ada apa dah. Hatta yang ada per kita pun beri pada orang. Ini ruginya kita. Amalan yang kita lakukan di dunia, kita ingat dah banyak sungguh dah, rupa-rupanya dia pergi ke lain. Amalan yang kita lakukan tidak kerana ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana yang macam-macam kerana. Sebab itulah lillahi ta'ala tu, setiap amalan kita ni bermula dengan niat. Kita nak solat, niat puasa, niat haji, niat, semua bermula dengan niat. Bukan lafaz itu saja, niat yang diqasadkan di dalam
di dalam hati yang tersembunyi. Sebab itulah benda tu, benda di dalam hati ini. Ya, itu peranan niat ini, ikhlas ini didatangi daripada hati kita. Ya. Niat yang tidak ikhlas akan menghilangkan rasa taat kepada Allah dan akhirnya suka membuat perkara-perkara maksiat. Ya. Niat yang tidak ikhlas akan menghilangkan rasa taat kepada Allah, ya, dan akhirnya suka membuat perkara-perkara maksiat. Perbuatan seperti ini tidak akan memperoleh sesuatu kecuali akan mendapat kerugian. Ya. Jika seseorang membangunkan gedung atau menanam tanaman atau kebunnya untuk kepentingan orang ramai, dia akan memperolehi pahala yang tidak henti-henti daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendirikan bangunan tidak untuk kezaliman dan kemaksiatan, atau menanam pohon tidak untuk kezaliman dan kemaksiatan, maka dia akan memperolehi ganjaran terus menerus selama bangunan atau tanamannya bermanfaat bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatta sampai kita tanam pokok pun, dapat hasilnya nanti, hasil itu dimakan oleh haiwan dan sebagainya pun dikira sebagai satu amal kebajikan. Ya, itu sampai begitu. Ya. Jika sesuatu yang buruk didesak oleh nafsu supaya melakukan perkara tersebut pada masa yang sama, hati yang baik mendorong ke arah kebaikan, maka pada masa itu dia tidak akan melakukan perkara yang buruk, dan dengan inilah dia dapat mendekati dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika sesuatu yang buruk didesak oleh nafsu, nafsu mendesak untuk kita melakukan sesuatu yang buruk, tetapi datang hati menyatakan bahawa mendorong ke arah kebaikan, maka tak jadi buat. Di situ dah dapat dah peranan niat itu dia, hati yang sebegitu, kebersihan hati kerana Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang ikhlas serta mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala di dalam semua gerak-geri dan sebagainya, dia akan dipandang sebagai perbuatan yang baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala yang tersembunyi di dalam hati manusia. Ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang terkandung di dalam hati manusia. Ya. Justru itu mari sama-sama kita muhasabah, ingatkan diri kita, diri saya sendiri, tuan-tuan sekalian, mari sama-sama kita senantiasa terus menghisap, bermuhasabah pada diri kita. Setiap amal yang kita lakukan selama ini, selama yang ini kita lakukan, sementara Allah beri lagi saki baki kehidupan kita yang kita tak tahu bila masanya. Pendeknya masa umur kita ni, tak panjang umur kita, tak lama, 60, 70. Ada semalam jumpa dengan pengurusi masjid, berapa umur je? 79 dah. 79, ada yang 80, ada yang 90, 95. Ya. Itu Allah beri panjang setakat itu. Mana pun Nabi dah sebut, umur umat aku berapa? Bana sitin wa sab'in. Ke 60 ke 63. Ya. Mana yang ada lebih-lebih tu subsidi. Dan mudah-mudahan subsidi yang Allah beri ini akan mengingatkan kita kepada banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita perolehi selama ini. Ya, kita perolehi banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka mari sama-sama kita bermuhasabah. Kita muhasabah diri, kita tengok diri. Kita yang tahu. Ya, orang lain tak tahu. Kita yang tahu tentang diri kita sendiri, maka mari sama-sama mengingatkan diri saya sendiri di dalam kita melakukan amal selama ini, mari sama-sama kita letakkan niatnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, peranan niat ini sangat penting. Mudah-mudahan kita ikhlas untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, mudah-mudahan sikit yang sampaikan pada pagi ini memberikan sesuatu kepada kita, dan kita kena ikut betul
SOP yang ditetapkan. Bimbang sekarang ni semalam saya ceritakan beberapa tempat nilai muka kita hari ni RM1,000 sekarang ni. Ya. Mana itulah kita sama-sama kita berdoa agar apa yang kita sedang hadapi ni kita kembali kepada norma. Ni dikira norma-norma baru lah. Kita sedang berhadapan dengan tak tahulah lepas pada PKPP ni pemulihan 31 Ogos nanti mungkin PKPP juga pasca Covid pula. Ya, selepas Covid pula. Hari ni kita dah pulih insya-Allah. Ada pula perintah yang selepas daripada ini, insya-Allah kita sama-sama mematuhi akan perkara-perkara tersebut. Mudah-mudahan kita tidak berpanjangan, kita kembali kepada keadaan asal insya-Allah. Kita sama-sama berdoa. Ya, sesama kita bukannya suka sangat nak berjarak-jarak ni pun, nak memakai pelitup ini pun bukannya, tapi itulah keadaan yang sedang kita hadapi. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah segera mengangkatkan wabak ini daripada yang berada di sekitar kita, dan kita kembali untuk kita mengamalkan cara-cara hidup kita yang lebih yang baik insya-Allah. Wallahu alam. Sama-sama kita akhiri dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.